Selamat sejahtera semua. Hari ini kita sambung Matematik KSSM tingkatan 4 bab 6 ketaksamaan linear dalam dua pempoleh ubah bahagian kedua. SP 6.1.3 iaitu menentukan dan melorek rantau yang memuaskan ketaksamaan linear. Teks anda pada muka surat 161. Mari kita lihat kaitan antara tanda kurang daripada atau lebih besar daripada dengan tanda kurang daripada atau sama dan tanda lebih besar daripada atau sama dengan. Sekiranya tanda kurang daripada dan lebih besar daripada digunakan, ini menunjukkan titik-titik yang berada di atas atau bawah rantau suatu garis lurus Y sama dengan MX campur C adalah memuaskan ketaksamaan kurang daripada ataupun lebih besar daripada. Garis lurus dilukis dengan menggunakan garis sempang ataupun garis putus-putus. Manakala kalau simbol kurang daripada atau sama dengan ataupun tanda lebih besar daripada atau sama dengan, ini menunjukkan titik-titik yang berada pada garis Y sama dengan MX campur C adalah termasuk dalam kawasan rantau atas atau rantau bawah. Dan garis lurus yang dilukis dalam satak atas akan menggunakan garis padu. So, mari kita lihat rajah pertama, di mana satu garis Y sama dengan MX campur C membahagikan satak atas kepada dua bahagian, iaitu rantau atas dan rantau bawah. So, rantau atas merupakan rantau Y lebih besar daripada MX campur C, manakala rantau bawah adalah rantau Y kurang daripada MX campur C. Kalau kita lihat di sini, garis sempang digunakan bagi ketaksamaan dengan simbol kurang daripada ataupun lebih besar daripada. Sekiranya satu garis lurus Y sama MX campur C dilukis membahagikan satak atas kepada rantau atas dan rantau bawah. Rantau atas ini akan menunjukkan rantau yang memuaskan ketaksamaan Y lebih besar atau sama dengan MX campur C, dan rantau bawah menunjukkan rantau yang memuaskan ketaksamaan Y kurang daripada atau sama dengan MX campur C. Dan kalau kita perhatikan di sini, garis padu digunakan untuk melukis garis lurus kerana simbol dalam ketaksamaan adalah kurang daripada ataupun sama dengan dan lebih besar daripada atau sama dengan. Dan rajah 3 juga menunjukkan satu garis Y sama dengan H membahagikan satak atas kepada rantau atas dan bawah. Rantau atas ketaksamaan yang lebih besar, di mana Y lebih besar daripada H, dan rantau bawah menunjukkan rantau Y kurang daripada H. Dan garis sempang digunakan di sini bagi simbol ketaksamaan yang digunakan adalah kurang daripada ataupun lebih besar daripada. Rajah 4 pula menunjukkan garis Y sama dengan H membahagikan satak atas kepada atas dan bawah, iaitu rantau atas merupakan rantau Y lebih besar daripada ataupun sama dengan H, rantau bawah merupakan rantau Y kurang ataupun sama dengan H. So, garis padu digunakan di sini bagi ketaksamaan dengan simbol lebih besar atau sama dengan dan kurang daripada atau sama dengan. Sekiranya satu garis X sama dengan K dilukis pada satak atas yang membahagikan satak atas kepada rantau kiri dan kanan. So, rantau kiri adalah rantau yang memuaskan ketaksamaan X kurang daripada K, manakala rantau kanan adalah rantau X lebih besar daripada K. Dan garis sempang digunakan di sini sekali lagi sebab tanda ketaksamaan adalah kurang daripada atau lebih besar daripada. Dan darjah ke-6 pula adalah garis X sama dengan K yang membahagikan satak atas kepada kiri dan kanan juga. Dan kali ini rantau kiri adalah rantau X kurang ataupun sama dengan K, dan rantau kanan merupakan rantau yang memuaskan ketaksamaan X lebih besar ataupun sama dengan K. Dan garis padu digunakan di sini sebab simbol kurang daripada atau sama dan lebih besar daripada atau sama digunakan di sini. Mari kita lihat contoh 5 dalam buku teks muka surat 162. Lorekkan rantau yang mewakili ketaksamaan yang diberikan.
Untuk soalan A, Y lebih besar daripada 2 per 3 X tambah 2. So, Raja telah diberikan dalam soalan dan garis lurus telah dilukis pada satak atas. So, mari kita tengok tanda ketaksamaan dia. Ya, adalah tanda lebih besar daripada. Ini bermaksud rantau atas merupakan rantau yang lebih besar. Ya, jadi kita tandakan rantau atas itu dengan anak panah dan kemudian kita lorekkan kawasan rantau atas itu. Ini menunjukkan rantau yang mewakili ketaksamaan Y lebih besar daripada 2 per 3X tambah 2. Contoh B, Y kurang ataupun sama dengan X tolak 1. So, Raja diberi dan garis lurus Y sama dengan X tolak 1 telah dilukis. Mari kita perhatikan simpul ketaksamaan di sini adalah kurang daripada ataupun sama dengan. So, kalau kurang daripada maksudnya rantau bawah akan ditandakan dengan anak panah dan kita akan lorekkan rantau bawah untuk menunjukkan ketaksamaan Y kurang ataupun sama dengan X tolak 1. Bagi contoh C pula, Y adalah kurang daripada 1 dan garis Y sama dengan 1 telah pun dilukis dengan garis sempang. So, di sini tanda kurang daripada digunakan di sini bermaksud rantau bawah merupakan rantau kurang daripada. Kita tandakan dengan anak panah dan kemudian kita lorekkan kawasan rantau bawah. Kawasan berlorek menunjukkan ketaksamaan Y kurang daripada 1. Contoh, kita ada Y lebih besar atau sama dengan negatif 2X tolak 2. Okay, di mana garis lurus Y sama dengan negatif 2X tolak 2 telah dilukis. Okay, kalau kita perhatikan tanda dia merupakan tanda lebih besar. So, rantau atas ditandakan. Jadi, lorekkan kawasan rantau atas itu menunjukkan rantau Y lebih besar atau sama dengan negatif 2X tolak 2. Kemudian kita lihat contoh E, X lebih besar daripada negatif 3. Garis lurus X sama dengan negatif 3 telah dilukis. Cuba kita perhatikan di sini. Tanda ketaksamaan dia adalah lebih besar. Ini menunjukkan kawasan rantau kanan akan ditandakan dengan anak panah dan kawasan rantau kanan juga akan dilorek untuk menunjukkan rantau yang mewakili ketaksamaan X lebih besar daripada negatif 3. Contoh F, kita ada Y lebih besar daripada negatif 2. Garis Y sama dengan negatif 2 telah dilukis. So, kalau kita perhatikan tanda ketaksamaan dia adalah lebih besar. Ini bermaksud rantau atas akan ditandakan dengan anak panah dan kita akan lorekkan rantau atas itu dan itu merupakan rantau yang mewakili ketaksamaan Y lebih besar daripada negatif 2. Mari kita lihat langkah-langkah bagaimana kita melukis graf dan lorekkan rantau ketaksamaan. Okey, mula-mula kita tukarkan bentuk ketaksamaan itu ke dalam bentuk persamaan linear iaitu garis lurus dalam bentuk Y sama dengan MX campur C. Kemudian, kita bina satu jadual yang ringkas dan carikan dua titik dan tandakan titik itu pada satak atas. Dan kita sambungkan titik itu dengan garis. Okey, tentukan sama ada garis sempang ataupun garis padu dilukis bergantung kepada tanda ketaksamaan yang digunakan. Akhir sekali, kita tentukan rantau sama ada rantau atas ataupun rantau bawah dan kemudian kita lorekkan kawasan rantau itu. So, mari kita lihat contoh 6. Lukis graf dan lorekkan rantau yang mewakili ketaksamaan berikut. Buku teks anda, muka surat 163. A, Y kurang ataupun sama dengan 2X tambah 3. Okey, graf tidak diberi, jadi kita kena mula dengan melukis graf. So, mula-mula kita tukarkan ketaksamaan dalam bentuk persamaan linear. Kita akan dapat Y sama dengan 2X tambah 3. Kita letakkan X itu sebagai negatif 2 dan 2 dan kita carikan nilai Y dia dengan menggantikan nilai X ke dalam persamaan. Okey. So, bila kita gantikan X sama dengan negatif 2, kita akan dapat Y sama dengan negatif 1. Dan jika kita gantikan X sama dengan 2 dalam persamaan garis lurus, jadi Y dia adalah 7. So, kita akan dapat dua titik, negatif 2, negatif 1 dan 2, 7.
Kemudian kita plotkan paksi X dan Y. Okey, untuk membentuk sarta kates. Dan kita akan tandakan 2 titik itu pada sarta kates. So, negatif 2, negatif 1 ditanda. 27 pun ditanda. Kemudian untuk menentukan sama ada garis sempang ataupun garis padu dilukis, kita kena rujuk kepada tanda ketaksamaan dia. Kalau lihat simpul ketaksamaan di sini adalah kurang daripada ataupun sama dengan, maksudnya garis padu digunakan dan rantau bawah akan dilorek. So, lukiskan garis padu yang menghubungkan dua titik itu dan kemudian labelkan dia sebagai garis Y sama dengan 2X tambah 3 dan akhir sekali lorekkan kawasan rantau bawah. Rantau yang berlorek itu menunjukkan rantau yang mewakili Y kurang daripada atau sama dengan 2X tambah 3. Untuk P kita ada Y lebih besar daripada X tambah 5. Okey, kita tukar dulu dalam bentuk persamaan Y sama dengan X tambah 5. Kita gantikan X itu sebagai kosong dan negatif 5 dan kita cuba carikan nilai Y dia. So, bila kita gantikan X sebagai kosong, nilai Y dia adalah 5. Kalau kita gantikan X sebagai negatif 5, kita akan dapat Y adalah kosong. So, di sini kita akan dapat dua titik, 0, 5 dan negatif 5, 0. Pada sarta kata, tandakan titik tersebut dan kemudian kita lihat balik tanda ketaksamaan yang digunakan di sini adalah tanda lebih besar, bermaksud garis sempang akan digunakan dan rantau atas akan dilorek. So, lukiskan garis sempang dan kemudian rantau atas dilorek untuk mewakili ketaksamaan Y lebih besar daripada X tambah 5. Contoh C, kita ada Y kurang daripada atau sama dengan 2X. So, kita tukarkan dia dalam bentuk persamaan, kita akan dapat Y sama dengan 2X. Gantikan nilai X yang sesuai. Di sini cikgu gunakan negatif 2 dan 2. Dan cikgu akan dapat nilai Y dia adalah negatif 4 dan 4. So, titiknya negatif 2, negatif 4. 2, 4 akan ditanda pada sarta kates. Okay, kemudian kita lihat tanda ketaksamaan yang digunakan di sini adalah kurang daripada ataupun sama dengan. Ini bermaksud garis padu digunakan dan rantau bawah akan dilorek. So, itulah kawasan ataupun rantau yang mewakili ketaksamaan Y kurang ataupun sama dengan 2X. Soalan T, kita ada X tolak Y lebih besar daripada 4. Okay, untuk contoh ini kita kena berhati-hati sebab tanda berkali Y ini mempunyai nilai yang negatif. Mula-mula kita pindahkan. Okay, apa yang cikgu buat di sini ialah cikgu pindahkan negatif Y ini ke sebelah kanan. Dia akan menjadi X lebih besar daripada 4 tambah Y. Okay, kemudian 4 itu cikgu akan pindahkan ke sebelah kiri dan dia akan menjadi X tolak 4. Lebih besar daripada Y. Kemudian cikgu susun semula untuk jadikan Y sebagai tajuk. Jadi kita dapat Y kurang daripada X tolak 4. So, ketaksamaan inilah yang akan digunakan untuk dilukis grafnya dan lorekkan rantau dia. Kita tukarkan Y kurang daripada X tolak 4 kepada persamaan Y sama dengan X tolak 4. So, X di sini adalah 0, Y adalah negatif 4. Dan kalau X adalah 4, Y adalah 0. Jadi, kita akan dapat dua titik dan kita plotkan dua titik itu pada sarta kates 0, negatif 4 dan 4, 0. Kemudian kita lihat tanda ketaksamaan yang baru yang selepas pindahan iaitu Y kurang daripada X tolak 4. Kalau kita perhatikan di sini, ya, berkali Y ini adalah positif. Jadi, kita akan gunakan ketaksamaan ini untuk melorekkan rantau. Okey, oleh kerana dia adalah tanda kurang daripada, jadi garis sempang digunakan dan rantau bawah akan dilorek. Kita akan dapat rantau di bawah garis mewakili ketaksamaan Y kurang daripada X tolak 4. Contoh E, kita ada Y lebih besar ataupun sama dengan 0 dan kita dapati kalau kita tukarkan dia jadi persamaan dia adalah Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 ini sebenarnya adalah
paksi X kita. Okay, so pada sata kata kita boleh lukiskan satu garis padu pada paksi X dan lorekkan rantau atas untuk menunjukkan ketaksamaan Y lebih besar atau sama dengan kosong. Dan contoh F, kita ada X kurang daripada 4. So, kita tukarkan dia jadi persamaan, dia dapat X sama dengan 4. So, lukiskan garis X sama dengan 4 pada sata katas dengan garis sempang. Dan rantau kiri akan dilorekkan sebab tanda kurang daripada digunakan di sini. So, kawasan yang berlorek menunjukkan rantau X kurang daripada 4. Sekian dulu. Terima kasih.